Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, semalam punya motivasi bagaimana Ustaz Fakhrul menyebut menceritakan tentang uh, seorang pemuda yang gagap, tetapi bagaimana seorang pemuda yang gagap yang menjual surat khabar, dia gagal dalam usahanya menjual surat khabarnya. Tetapi dia mencari cara yang baru untuk mengubah pendekatan dia macam mana surat khabar yang dia nak jual itu. Sebelum ni kan dia gagap, jadi pelanggan banyak lagi. Jadi dia ubah cara pendekatan dia menjual surat khabar tu supaya orang ramai beli surat khabar. Itu yang Ustaz Fakhrul sebut pada semalam. Dan salah satu cara bagaimana penjual surat khabar itu berjaya mengubah cara penjualan dia supaya berhasil dalam jualan adalah Ustaz Fakhrul sebut semalam, if you don't like the result, then change the approach. Change your approach. InsyaAllah poin yang pertama Ustaz Fakhrul nak sebut, itulah saya nak olahkan dan saya nak kongsikan kepada anda semua beberapa poin yang penting. Kalau kita tak suka ataupun tak berpuas hati dengan hasil kita, hasil hafalan kita kurang hantar sabak, kita rasa kekurangan dalam sabak, sabki, manzil, mukhtar, khatam kita, dan carilah penyelesaian dengan menukar pendekatan kita, menukar cara hafalan kita, menukar teknik kita. Jadi ada 3 poin yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. 3 poin yang penting. Jadi standby pensel, bawa pensel, standby buku ni. Tulis poin-poin yang saya nak sebut. Poin yang pertama yang kita ingin mengubah pendekatan adalah, yang pertama, ubah teknik kita. Cepat-cepat tulis dalam buku, tulis buku nota, cepat-cepat tulis, ubah teknik kita. Cuba ubah teknik, cari cara teknik hafalan. Teknik apa? Teknik hafalan kita. Tu yang pertama. Tulis. Pakat-pakat tulis. Yang kedua, bagaimana kita untuk mengubah pendekatan hafalan kita adalah cari waktu yang sesuai dengan bagaimana kapasiti otak kita, ataupun waktu bila otak kita fresh, boleh menerima hafalan-hafalan yang banyak. Cari waktu yang sesuai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tulis, letak dalam kertas. Yang ketiga, cari suasana yang sesuai dengan diri kita. Waktu mana yang sesuai kita hafal, pagi, petang ataupun siang malam. Okey, 3 perkara ni. Okey, poin yang pertama Ustaz nak olah sikit teknik hafalan kita. Kalau kita rasa tak puas hati dengan hafalan kita sebelum ini, macam mana Ustaz Fakhrul sebut, change your approach, tukar pendekatan kita. Yang pertama adalah tukar teknik hafalan kita. Kalau contoh sebelum ni kita hafal menggunakan teknik macam mana? Satu muka surat kita bahagikan kepada 3 ataupun 4 baris. Kan, 3 baris yang pertama, kita guna 3 baris kedua, 3 baris ketiga, 3 baris keempat contoh. Ataupun 3 blok dibahagikan satu muka kepada 2 blok ataupun 3 blok. Ataupun sebahagian orang yang hafal dia menggunakan setengah muka awal dengan setengah muka akhir. Tak, kadang-kadang tak berhasil. Jadi kita kena cepat-cepat tackle. Kita kena cepat-cepat ubah teknik kita. Banyak teknik kita boleh belajar, kita boleh tengok di YouTube apa semua. Salah satunya adalah hafal guna tafsir. Ini yang favorite saya. Bagaimana saya menghafal Al-Quran dulu. Saya menghafal Al-Quran menggunakan tafsir Al-Quran. Kita baca dulu, kita baca satu muka surat, kita faham jalan cerita. Kadang-kadang satu muka surat ni dia ada menceritakan tentang azab Allah SWT, nikmat syurga, kisah-kisah Nabi. Dia akan memudahkan kita untuk mengingat hafalan kita. Setiap kali kita baca ni, kita faham, ni cerita tentang kisah Nabi, ni cerita tentang azab kubur, ini cerita tentang ujian Nabi Muhammad SAW. Jadi tu salah satu teknik kita. Teknik yang kedua. Dan kalau kata tak berhasil dengan teknik hafal guna tafsir, kita boleh juga tukar dengan hafal dengan rekod. Kita baca, contoh ada telefon dengan tangan kita, kita baca, kita rekod dan kita dengar sekali lagi. Kita boleh faham, kita boleh tahu mana tempat-tempat yang tajwid salah, mana-mana makhraj yang salah, mana mat, mana hukum-hukum tajwid yang tak tepat.
kita boleh dengar balik dengan merekodkan Al-Quran. Itu yang ketiga. Dan teknik yang keempat, banyak teknik yang saya boleh kongsikan, tapi ini teknik-teknik yang mungkin kita boleh cuba seandainya hasil daripada kita nak hafal Al-Quran tu tak mencapai apa yang kita inginkan. If you don't like the result, change your approach. Yang keempat adalah mengulang hafalan kita dengan menggunakan tasbih. Macam mana? Kalau macam sebelum ni kan kita memang tahu hafal Al-Quran memang kena sentiasa mengulang. Satu ayat kita mengulang 40 kali, satu ayat kita mengulang 50 kali. Tetapi dengan menggunakan tasbih kita boleh jadikan amalan hafalan kita sesuatu yang enjoy. Kita boleh sambil menghafal Al-Quran kita tag tasbih. Dalam satu tasbih ada 30, kadang-kadang tasbih ada 30 biji, kadang-kadang satu tasbih ada 90 biji. Jadi kalau kita ulang satu rotate, satu gulung tasbih bersamaan dengan 90, kita boleh tahu. Banyak kali kita ulang, kita boleh fokus. Itu salah satu teknik. Jadi kalau tak berjaya dengan teknik-teknik ni, kita boleh cuba dengan teknik lain. Kita kena cepat tackle, kita kena cepat selesaikan masalah. Jangan menggunakan satu teknik yang sama pada waktu yang lama. Yang kedua adalah cari waktu yang sesuai bagi kapasiti kita ataupun otak kita ni. Bila waktu sesuai untuk kita hafal Al-Quran. Kadang-kadang waktu mungkin selepas subuh ataupun 10 subuh kena bangun awal. Ada orang yang sebelum subuh otak dia betul-betul ligat, betul-betul fresh. Ada orang lepas pada Qailulah dia boleh hafal Al-Quran dengan banyak. Dan ada orang setiap masa boleh hafal. Tapi bukan semua orang macam tu. Bagi ustaz sendiri, waktu yang sangat sesuai bagi ustaz untuk hafal Al-Quran adalah waktu selepas Qailulah. Selepas subuh ni memang fresh juga, tapi dia bercampur sikit dengan mengantuk apa semua. Kadang-kadang orang lain boleh, tapi ustaz memang suka waktu selepas pada Qailulah ataupun dekat-dekat ngasar. Memang kalau tidur sekejap, waktu tu memang subhanallah fresh. Ustaz hafal dengan tafsir Al-Quran, waktu tu memang sangat sesuai. Mungkin sesuai bagi adik-adik semua, tapi mungkin lepas pada asar ataupun lepas pada maghrib. Kadang-kadang maghrib ni sebab kita dah letih kan. Jadi mungkin boleh tukar antara selepas subuh ataupun antara selepas Qailulah. Maksudnya poin yang ustaz nak sebut ni, kita ubah waktu, kita cari waktu yang sesuai untuk diri kita, waktu yang sesuai mana otak kita ni fresh waktu untuk kita hafal Al-Quran. Dan yang ketiga, ambil pensel, tulis cepat-cepat. Cari tempat ataupun suasana yang sesuai bagi diri kita, tempat yang selesa bagi diri kita untuk hafal Al-Quran. Contoh, kalau macam sebelum ni kita hafal Al-Quran dalam bilik ataupun dalam ruang tamu ataupun dalam dapur, tapi hafalan kita ni tak meningkat, tak ada peningkatan. Jadi kena cepat-cepat tackle. Kita cari suasana tempat yang lain, tempat yang berbeza. Kita mungkin sebelum ni kita menghafal Al-Quran dalam bilik, tapi tak ada peningkatan, kita pindahlah ke ruang tamu ataupun carilah ke taman, tempat-tempat yang hijau ataupun belakang rumah. Kena cepat-cepat tackle. Cari suasana yang sesuai. Ada juga kalau tak ada peningkatan dalam hafalan, lepas pada 2 hari tu dia cepat-cepat tukar sebab dia rasa tak sesuai. Tapi kena ingat, kalau rasa tak sesuai tu kita kena mengikut jadual yang kita ada. Kita ada disiplin. Tempat tu kalau kita nak hafal, betul-betul fokus tengok Al-Quran saja. Janganlah tengok TV, janganlah fokus tengok baca komik kalau kita duduk kat rumah. Sebab itulah tak ada suasana, sebab kita tak mencipta suasana tersebut. Kita tak create suasana. Bukan, yang pasti yang kita kena perlu faham, bukan suasana yang mempengaruhi diri kita, tapi kita ni mempengaruhi suasana tersebut. Walau mana pun kita berada, di rumah ataupun di ruang tamu, kalau kita berjaya mencipta suasana, kalau kita berjaya mencipta suasana, adik-adik yang bermain kat depan ni pun tengok TV ke apa, kita tak terkesan sebab kita dah cipta suasana kita berada dalam dimensi dunia kita yang sendiri. Kita tak kisah mana-mana kita berada pun, hafalan kita memang ada peningkatan, steady, sentiasa stabil. Ini saja perkongsian saya, 3 poin utama. If you don't like the result, change your approach. Ada 3 teknik hafalan.
Approach kita pendekatan menukar teknik hafalan. Dan yang kedua, tulis jangan sekadar dengar je, tulis. Ambil pensil dan tulis. Dan yang kedua, waktu yang sesuai. Yang ketiga, ambil pensel tulis, cari tempat suasana yang sesuai. Simple. Yang pertama, teknik hafal. Tulis simple. 2 patah perkataan. Teknik hafal. Yang pertama. Yang kedua, waktu sesuai. Simple. Kita faham dah bila waktu sesuai macam ustaz yang sebut sebelum ni. Yang ketiga, tempat dan suasana. Itu saja 3 perkara. InsyaAllah kita boleh cari pendekatan, kita boleh cari cara. Kita kena cepat tackle masalah supaya macam abang yang menjual surat khabar tu lah, abang gagap yang menjual surat khabar tu, dia cepat-cepat tukar approach dia. Macam mana yang boleh tengok video sebelum ni, video semalam, dia cepat-cepat tukar approach dia, pelanggan pun ramai yang beli. Macam tu lah kita bagaimana nak tukar approach hafalan kita. InsyaAllah hafalan kita ada peningkatan, ada banyak sabki manzil kita ada peningkatan. Wallahualam. Yang penting tulis poin yang saya ingin sebut tadi. 1, 2, 3, teknik hafal, waktu sesuai, tempat dan suasana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.